Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Muni tentang isu apa. Muhyiddin layak jadi PM, kenapa nak pilih calon lain? Saya baca detail sedikit. Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin mempersoalkan dakwaan pihak luar yang menamakan pemimpin lain sebagai calon Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional PN selain daripada pengurusnya Muhyiddin Yassin. Kita mari kita dengar respon daripada Iswadi Muni. Dia akhir tak komen macam biasa. Menarik tuan-tuan. Perbahasan tentang siapa bakal Perdana Menteri sekiranya Perikatan Nasional menang dalam PRU ke-16 ataupun tukar kerajaan dalam masa terdekat. Kalau persoalan siapa Perdana Menteri ini menjadi satu polemik di kalangan Bersatu dan PAS sebenarnya. Dia bermula daripada apabila Muhyiddin Yassin mencadangkan nama Samsuri. Kita percaya pada waktu itu sebab Samsuri bertanding di Kemaman. Jadi kalau dia menang untuk nak meredakan hati orang kata PAS, maka dia kata tidak salah pada masa akan datang Samsuri boleh jadi Perdana Menteri. Itu dia punya politik dia. Dikatakan juga itu untuk merapatkan lagi hubungan yang semakin renggang dan dingin di kalangan di antara Muhyiddin Yassin dan juga Hadi. Kita tahu Samsuri ini adalah orang Hadi. Dan sebab itu dia survive politik sehingga jadi menteri besar dan bakal Perdana Menteri kalau menang. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia adalah blue eye boy kepada Hadi. Dia adalah antara yang bukan, dia profesional, dia bukan ustaz. Tetapi dia boleh survive jauh di dalam politik PAS, terutama yang geng-geng PAS yang lebih mengutamakan ulama, so-called ulama lah, kepimpinan ulama daripada golongan-golongan profesional. Walaupun Samsuri itu sendiri dikatakan mempunyai beberapa kes yang skandal-skandal tertentu, yang kita tak payah nak dedahkan sini, dah pun pernah didedahkan sebelum ini. Namun begitu, yang menariknya pertanyaan ini, Muhyiddin layak jadi PM, kenapa nak pilih calon lain? Itu menurut Hamzah Zainuddin. Kerana sebelum ini, kalau kita baca, calon PM Ahmad Samsuri sedia pikul amanah jika diberi mandat. Ahli Parlimen Kemaman, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mohtar sekali lagi menegaskan tidak pernah sekali-kali terlintar bercita-cita menjadi Perdana Menteri. Bagaimanapun, beliau sedia mempertimbangkan pada masa akan datang jika diberi amanah oleh parti dan juga rakyat. So Hamzah Zainuddin mempersoalkan dakwaan pihak luar yang menamakan pemimpin lain sebagai calon Perdana Menteri selain daripada Muhyiddin Yassin. Dia menjawab soalan mengenai dakwaan setengah pihak bahawa PN mempunyai calon lain seperti Samsuri Mohtar dan juga termasuk dirinya sendiri. Hamzah turut menafikan wujudnya situasi tidak gembira dalam kalangan ahli parti gabungan itu berhubung isu calon Perdana Menteri membangkang. Dia menegaskan tidak adil untuk mengatakan Muhyiddin tidak layak kerana ahli Parlimen Pagut itu meletak jawatan sebagai Perdana Menteri setelah ahli Parlimen BN menarik diri. Adakah adil nak kata dia letak jawatan? Tidak, dia masih ada peluang. Muhyiddin adalah Presiden Bersatu. Apa masalah jika nak promosi dia sebagai Perdana Menteri? Saya tidak ada masalah untuk meletakkan dia sebagai calon Perdana Menteri. Kenapa tiba-tiba kita nak kata ada calon lain sedangkan dia pengurusi PN? Katanya. Tambahan ahli parlimen itu larut itu, PN akan mengumumkan calon Perdana Menteri mereka sekiranya gabungan itu berjaya menawan Putrajaya. Dalam masa yang sama, Hamzah juga menafikan perjumpaan antara pihaknya bersama Anwar Ibrahim untuk berunding mengenai jawatan dalam kerajaan. Malah dia bertegas mengatakan tidak pernah bertemu Anwar setelah Presiden PKI itu memegang jawatan Perdana Menteri. Dia turut menafikan dakwaan bahawa ada pemimpin bersatu lain berjumpa Anwar bagi tujuan yang sama. Itu fitnah. Saya tidak pernah berjumpa Anwar sejak dia menjadi Perdana Menteri, kata beliau. So, dua perkara kat sini. Yang pertama mengenai calon Perdana Menteri. Calon Perdana Menteri bagi saya untuk bersatu, sekarang ini, ini politik lah, ini wayang. Ini wayang. Wayang digembar-gemborkan sekonon-kononnya tidak ada calon lain. Bahawa calonnya hanyalah hanyalah Muhyiddin Yassin, tidak ada calon lain. Now, dia macam itik yang di atas tasik lah tuan-tuan. Dia badan dia relax, tapi kat bawah kaki dia macam ni. Sebenarnya pergolakan di dalam Perikatan Nasional ni memang dah lama dah. Dah retak menunggu belah, kita kata. Even camp yang kita kata di antara Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin itu juga adalah benar. Namun begitu, mereka kena buat muka seolah-olah mereka sekarang ini bersatu, mereka bekerjasama. Kenapa tuan-tuan?
Yang pertama, mereka tak nak hilang kepercayaan ahli-ahli parlimen di dalam Bersatu itu sendiri. Yang kedua, mereka kena dilihat kuat oleh PAS, rakan mereka sendiri. Yang ketiga, mereka kena dilihat kuat oleh rakyat. Kerana bila dilihat kuat oleh rakyat, maka mereka boleh dilihat sebagai pembangkang yang efisien, which is not. So, tiga benda ini yang menjadikan mereka sebuah parti yang sentiasa berjaga-jaga sekarang ini. Berjaga-jaga erti kata mereka terpaksa bermuka-muka. Apa perkataan yang mereka kata dan tuturkan bakal backfire. Dan kalau backfire, sangat berbahaya kepada Parti Bersatu. Di peringkat akar umbi sendiri, ahli-ahli Bersatu sekarang ini bercakaran. Kita akan tengok video pada last kali nanti berkenaan dengan perkara ini. Tetapi di peringkat Bersatu, bukan last. Kejap lagi nanti kita mereka bercakaran di antara satu sama lain. Kan? Mereka bercakaran di antara satu sama lain. Dan boleh kita katakan sebenarnya dalam percakaran tersebut, dia dia bukan berada dan berlaku daripada peringkat bawahan. Dia juga berada dan berlaku sehingga pihak-pihak peringkat atasan. Perkembangan itu kerana ada sebilangan daripada mereka merasakan bahawa Muhyiddin Yassin tidak layak menjadi presiden lagi. Dia gagal jadi sebagai Perdana Menteri kerana letak jawatan. Dia gagal memegang peranan sewaktu Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Dia gagal sebagai Ketua Pembangkang mengembalikan kerajaan kepada Perikatan Nasional. Dia gagal dalam membentuk kerajaan yang dijanji-janjikannya sebelum ini. So, daripada kalangan ahli namanya buruk. Daripada kalangan parti dia sendiri nama dia buruk. Daripada kalangan PAS di antara rakan di dalam partinya juga namanya buruk. Tuan-tuan, ini saya bawakan satu video, satu live TikTok. Geng-geng Bersatu. Di dalam Bersatu sendiri ada dua tim. Kan? Satu tim yang pro kepada Muhyiddin Yassin. Satu tim yang anti kepada Muhyiddin Yassin. Kemudian satu lagi grup adalah mereka yang pro kepada Tun. So mereka bergaduh sama sendiri. Dan yang itu point saya nak bawa juga malam ini. Kita dengar. Ini Nan Yusman tolong mute dengan ni dan okey saya buat teruskan. Okey Mak Lin, aku ada ramai orang yang aku kenal Gempak Kelin ni Mak Lin, bak kata orang utara dia jenis sembang derah tapi tak ada apa. Jadi hampa jangan termasuk dalam kategori Gempak Kelin tu kan. Jadi soal dia sekarang ni yang saya nak sebut ialah bila saya Mak Lin sebut menuduh saya duri dalam daging, fitnah itu ini apa semua dan kawan-kawan. Okey, apa salah saya? Nak marah dan nak Salim dan Papa Gomo itu adalah benda boleh tolong okey, Salim dan Papa Gomo ni daripada tim Atok. Okay, daripada tim Atok. Okay. Cikgu Bat ni ketua penerangan Bersatu Negeri Sembilan. Okay. Ratu Naga, saya tak tahulah dia bersatu atau tidak, tetapi dia Perikatan Nasional lah, dia pro Perikatan Nasional. So di dalam tim ni bercampur. Okay, kita dengar. Jap. Nan sabar, Mak Lin sabar. Menuduh dan memfitnah duri dalam daging dan sebagainya. Okey. Saya diam. Tapi nak marah Papa Gomo, nak marah, nak tegur Salim, itu hak masing-masing. Pergi tanya Salim, secara berdepan, saya tegur tak Salim? Salim membawa hujah dia dan sebagainya, saya tegur tak ada masalah. Nak tegur saya naik room, hampir semua room saya naik. Apabila saya dia punya account tak boleh buat live, saya naik semua room, tak ada masalah. Okey. Ketiga, aku bagi tahu Hang Ruslin, Hang pun selektif. Kenapa Ratu Naga Hang tak tegur? Kenapa ketiga Ratu Naga memang terbukti dah ambil duit daripada berhubung dengan Samsul, ambil duit bagi kepada orang bawah dan bagi kepada NGO, bekerjasama dengan ramai orang dan ambil balik duit NGO tu, termasuk anak yatim, termasuk lembu korban, dan bagi balik duit sebahagian daripada duit tu kepada Samsul Iskandar. Dia sampai hari ni sanggup menipu, munafik
junjung Quran, cakap tak pernah jumpa, tak pernah kenal Samsul Iskandar. Habis duit yang dia salur tu, dia ambil daripada mana kalau bukan daripada minit pejabat Perdana Menteri. Kedua, dia ambil duit tu separuh, dia ambil anak yatim, Kejap, duit Nan, untuk bagi orang lain, anak yatim, bagi Cikgu duit Bat je untuk bercakap dulu. program lembu korban. Saya diam. Aku diam, Mat. Aku diam. Dia tak nak diam. Okey, aku akan mute nanti. Dan dia ambil dan dia bagi kepada Samsul sebahagian itu, dan khianat itu apa? Jadi halal. Kumpulan dia serang orang, okey, katalah kamu kata fitnah dan benda itu fitnah, tapi kamu kata okey, kita anggaplah betul. Kenapa Gubat tak masuk dalam room dia Tripang? Ni Roslin, hang diam. Diam lah, Malin. Diam. Kau jangan kecoh, Malin. Kau diam. Sebab Kau diam. Okey. secara luar Dia soal dia ialah Kau diam. Kau diam. Bagi aku baca dulu. Kau diam. Malin, kau diam. Kau diam, Malin. Kau dah banyak sangat bercakap, Malin. Kau diam. Assalamualaikum. Aku cakap kau diam, Malin. Kau diam. Kejap. Kau diam, Malin. Kau diam. Bagi dia aku baca dulu. Aku lidah, kau diam. Kejap, orang diam dulu. Kejap lagi ada yang kena. Aku diam, kau pun diam. Relax tu. Diam. Aku diam lah. Diam. Kau menjerit. okey. Apa kau? Diam Maklin. Kau bagi aku kat mana jumpa? Boleh bagi laluan Maklin. Nan, kejap, Nan, sabar, Nan. Saya nak Bagi tanya Cikgu satu Bat soalan dulu. boleh tak? Kejap, bagi Cikgu Bat. Tak ada soalan. Tak ada. Kau diam. Aku baca cakap. Soalan. Kau diam, Malin. Kau banyak sangat bercakap. Aku dah warning kau tahu tu, Rik. Kau macam cerita daripada tadi. Lu sembang tapi kau tuduh duit. Kau boleh diam. Okey, boleh dengar? Okey. Cerita dia ialah bagi semula Songlap duit anak yatim, duit lembu korban sebagainya, apa cerita? Adakah benda itu halal? Lepas tu berhujah pula. Oh, kerana Cikgu Bat lah, parti, budak-budak tak boleh buat program. Adakah parti buat program menggunakan duit sumber haram? Ini pengakuan yang merupakan satu penghinaan, satu fitnah kepada parti. Dan semua Kena presiden, kita nak kena pergi masuk dalam room dia Sultan. Maklin, dengar Maklin. Maklin boleh dengar? Okey. Kita ada benda mudah. Saya sebut dan saya dah mendengarkan berapa kali bukti. Dana daripada contoh dia, Persatuan Pengangkap Kulit. Kenyataan. Berapa NGO dah lulus? Kau boleh diam tak dulu, Red? Kau boleh diam dulu tak? Kau diam lah, Red. Kau diam lah. Tanya sekarang. Red, Okey. Itu semua geng-geng PN geng-geng bersatu tuan-tuan Ada, tak tahulah ada geng ngantuk ke tidak lah, tapi geng-geng bersatu lah tu. Itu semua tim dia orang tu. Cikgu Bat, Red Line, saya tahu lah. Ada yang kata ni cerita semalam, saya tahu. Okey, korang tahulah. Okey. Dia dikabarkan macam ni, dan saya tahu benda ni sejak daripada minggu lepas. Dah a few week dah rasanya. Weeks lah sejak sebelum saya pergi IPD Ceras itu saya dah tahu dah. Dakwaan Cikgu Bat begini. Dia mengatakan bahawa Ratu Naga telah menggunakan NGO untuk meminta duit daripada PMO, Prime Minister Office, iaitu Setiausaha Politik Datuk Seri Anwar Ibrahim Samsul Iskandar. Okey, untuk makluman tuan-tuan, siapa Ratu Naga? Ratu Naga ni bekas ahli PKR juga dulu, dia melompat keluar. Tapi sebelum tidak UMNO, masuk PKR tahun 2016, Zuraidah yang bawa, dan antara yang bawa adalah Samsul. Tapi bukan saya kata Samsul ini conspire dengan dia sekarang ni lah. Bukan dia bawa. I think dia ada bergambar dengan Ratu Naga pada masa itu. Sorry Samsul kalau if I were wrong. Tapi saya ada nampak satu gambar masa tu Zuraidah, kalau tak silap saya, antara menyambut Samsul. Nurul Izzah pun ada kalau tak silap saya masa tu. Tak apalah. Ni 2016. No. Ya, 2016. Alright. Habis kat situ, keluar Ratu Naga ni, dia pergi serang lah kerajaan ini. Dia pergi serang-serang sebagainya. Kabarnya didedahkan oleh antaranya adalah Cikgu Bat tadi dan juga Syafiq Halim, orang Persatu juga, bahawa Ratu Naga telah pun menghantar NGO dia kepada Samsul Iskandar, dapat dana itu dia salurkan balik kepada Samsul Iskandar.
Okay, ini dakwaan daripada geng-geng Bersatu ni. Saya bukan nak percaya sangat. Terutama mamat seorang tu memang kalau 10 dia cakap 14 tak boleh percaya lah. Tapi ni kita cerita dulu senario dia. Dia asal punca daripada mamat tu lah. Daripada mamat tu punya cerita, Ratu Naga siap angkat Quran. Dia kata saya tak pernah kenal Samsul. Bukanlah tak pernah kenal, maksudnya tak pernah terima dana daripada Sultan Iskandar sebagainya, bla 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 bla. Sedangkan ada WhatsApp semua, dikatakan lah dia ada WhatsApp group, ada surat dan sebagainya terdedah. Malah Syafiq sendiri mengatakan dia terima duit daripada Ratu Naga dan dia kena keluarkan duit itu balik bagi kepada Ratu Naga. Itu dakwaan dia. Cikgu Bat mengatakan bahawa dana itu datang daripada Samsul. Dia katakan dan Samsul meminta balik sebahagian dana untuk lembu korban, dana untuk anak yatim, dan duit-duit NGO tu Samsul minta balik ikut dakwaan Cikgu Bat. Dakwaan saya tak kata betul, saya kata dakwaan. Baik. So Cikgu Bat yang tuan-tuan dengar tadi, itu maksud dia. Okay. Now, kita balik kepada cerita kita ni. Benar ke dakwaan tersebut? Okay, yang pertama. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Cikgu Bat dah buat laporan polis. Dan mungkin SPRM tentang perkara ini. Mengikut maklumat yang saya terima. Dah buat dah. Dah buat laporan polis dan dah buat laporan SPRM. Cuma sama ada tindakan ada ambil sebagainya, saya tak pasti. Tapi dah buat. Isunya sekarang, saya bukan nak mempersoalkan adakah perkara itu berlaku. Katakanlah Samsul terima orang kata apa, permohonan NGO tersebut. Yang pertama, berkemungkinan besar Samsul tak tahu pun NGO tu NGO apa. Dia tahu dia terima daripada NGO, dia bagi dana. Itu yang pertama. Now, dakwaan mengatakan Samsul minta balik duit tu. Masuk akaun dia. Ratu Naga bagi balik. Yang itu adalah orang kata apa, fitnah. Yang itu adalah dakwaan berunsur fitnah. Okay, yang itu adalah fakta dakwaan daripada Cikgu Bat berunsur fitnah. Hari ini atau semalam Cikgu Bat dah minta mohon bantuan derma nak jual kereta sebab kena saman dengan Wahab. So saya sarankan kepada Samsul Iskandar, Datuk Seri Samsul Iskandar, kalau melihat ataupun kawan-kawan ni melihat, saya sarankan beliau supaya jangan lambat sangat pergi saman Cikgu Bat lagi. Kerana dakwaan ini sebenarnya akan backfire sebab dia orang duk main benda ni. Duk ulang. Samsul Iskandar terima permohonan NGO even daripada Ratu Naga yang dia tak tahu, bukan satu kesalahan. Itu bukan satu kesalahan. Setahu saya, seingat saya ada orang kata Samsul Iskandar terima untuk setahun 700 permohonan. Macam mana dia nak pantau satu-satu? Bukan satu kesalahan. Isu dia, apabila ada dakwaan mengatakan NGO Ratu Badak ni, Ratu Naga tu, Samsul Iskandar minta duit balik. So dia nak bagi balik kepada Samsul Iskandar. Itu cerita dia. Itu fitnah dia. Maka untuk nak, bagi saya Samsul, Sam, untuk kau nak batal, orang kata apa, buang stigma ini, saman Cikgu Bat. Bukan saya kata saya cabar, tak, bukan. Saya cadangkan. Saman Cikgu Bat, saman apa orang kata Syafiq Halim, kerana sekarang ini benda ini dah more than few weeks dah sebenarnya going around. Benda ini dah lebih seminggu, 2 minggu dah. Cerita ini going around and around and around. Sekarang it's about time kita kena ambil tindakan. Dan Cikgu Bat hari ini mengatakan bahawa dia terpaksa nak jual kereta 50,000. Terpaksa nak apa orang kata? Terpaksa nak jual kereta sebab nak pergi lawan saman daripada Wahab. Tempoh hari dia kena juga dengan Wahab. Kan? So daripada itu kita kata, kita harapkan tindakan diambil dengan segera supaya perkara ini boleh dibawa dan supaya boleh dibahaskan, insyaAllah. Okay tuan-tuan, saya baca detail sikit lagi tentang kenyataan Hamzah ni. Adakah adil nak kata dia letak jawatan? Tidak. Dia masih ada peluang. Muhyiddin adalah Presiden Bersatu. Saya, apa masalahnya jika nak promosi dia sebagai Perdana Menteri? Saya rasa tidak ada salah untuk meletak dia sebagai calon Perdana Menteri. Kenapa tiba-tiba kita nak kata ada calon lain sedangkan dia pengurusi PN? Kata Hamzah pada sidang media selepas mesyuarat bersama Ketua Jawatan Kuasa Portfolio Dewan Rakyat PN di Kuala Lumpur hari ini. Tuan-tuan, mari terus menunjukkan kerjaan perpaduan Datuk Amir Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.